Okey Ustaz, jika dilihat banyak serangan ditujukan khusus kepada pengurusi PH itu sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang menyedihkan ialah serangan itu daripada rakan-rakan komponen PH sendiri, beberapa pimpinan-pimpinan kecil. Untuk melihat secara lebih khusus, sokongan daripada pihak manakah yang munasabah untuk diraih oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mencukupkan majoriti pembangkang? Apakah wajar untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim meraih sokongan Presiden UMNO Zahid Hamidi dan sebilangan kecil yang berada di belakang beliau untuk mencukupkan majoriti, dalam keadaan pihak pembangkang sendiri bertegas untuk tidak bekerjasama dengan puak kleptokrat? GPS pula bukan saja menolak Anwar Ibrahim, malah mereka sebelum ini pun tidak menyokong Tun Mahathir dan juga Syafiee Apdal. Atau Anwar perlu berlapang dada untuk menerima semula pengkhianat yang ingin berpatah balik ke PKR? Jadi apa pandangan Ustaz? Persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam moderator dan kawan-kawan panel. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam ni kita bertemu untuk kita berwacana. Saya ni jarang berwacana live, berbincang tentang politik, selalunya wacana agama sebab itu ada orang kadang-kadang persoalkan takkanlah Wan G nak bincang soal PKR kan. Apalah, itu hak dia lah. Cuma saya ada tulis sikit lah dalam Facebook tentang isu yang melibatkan yang kita bincang iaitu apabila timbul berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dianggap sebagai gagal dituduh ataupun ditanggapi oleh sebilangan teman-teman dalam Pakatan Harapan sebagai gagal. Okey, berbangkit kepada soalan yang dibangkitkan oleh moderator tadi kalau kita tengok dengan UMNO sebagai contoh, apakah salah untuk berunding? Itu pun satu soalan. Isu dia sekarang adalah kita nak dapat kemenangan. Itu asas dia. Asasnya adalah nak dapat kemenangan. Tetapi dalam kita mencapai kemenangan itu, kita tidak boleh menggadaikan prinsip. Itu dia punya dia punya statement ataupun pernyataan awal yang mungkin kita boleh akan detailkan lagi perbincangan itu. Okey, bila kita nak dapat kemenangan dalam kerangka demokrasi ataupun dalam sistem yang kita amalkan di Malaysia pada hari ini, dia tidak boleh lari daripada mendapat suara majoriti. Itu asas dia. Kalau kita tengok daripada sudut DUN, parlimen, seseorang ahli parlimen ataupun seorang adun itu akan dikatakan sebagai ahli parlimen ataupun adun apabila dia mendapat suara majoriti daripada yang lain. Itu kita nisbahkan daripada sudut DUN dan juga parlimen. Bayangkan kalau kita nak bincang orang yang untuk menjadi Perdana Menteri yang bilangan majoriti itu terletak kepada bilangan ahli parlimen. Kalau dapat seseorang individu itu mendapat suara majoriti, maka dia dikira sebagai ahli parlimen, sebagai Perdana Menteri, dan kalau sekiranya tidak dapat, maka itu tidak melayakkan kepada dia untuk mendapat jawatan Perdana Menteri. Itu yang kita semua tahu, dan itulah yang termaktub di dalam perlembagaan negara kita, dan itu juga yang kita tahu adalah semangat yang telah diajar di dalam sistem demokrasi. Baik, makanya kita alhamdulillah Tuhan Allah Ta'ala dah bagi kepada kita selama 12 bulan untuk menjadi kerajaan, Pakatan Harapan untuk menjadi kerajaan di peringkat federal, di peringkat pusat. Cumanya Perdana Menterinya adalah ketika itu bukan Anwar Ibrahim, dan kita kena ingat semasa PRU sedang berlangsung itu, ketika itu Anwar Ibrahim dia bukan duduk di luar, dia orang yang duduk dalam penjara. Dan berdasarkan kepada daripada sudut nego, rundingan, dan akhir sekali kita bersetuju untuk menabalkan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Dalam pada itu pun Tun Dr. Mahathir sendiri yang dikatakan sebagai Perdana Menteri, dia sendiri yang berulang-ulang kali menyatakan bahawasanya dia cukup 2 tahun sahaja dia menjadi Perdana Menteri, lepas itu dia akan serahkan jawatan itu kepada Anwar Ibrahim. Yang diulang-ulang ni bukan kita, yang diulang ni adalah Tun Dr. Mahathir sendiri. Saya masih ingat ada dalam satu ucapan yang disampaikan oleh Kadir Jassin Kadir Jassin yang merupakan, kita tahu dia adalah orang kuat Tun. Ada satu forum yang dilakukan di Shah Alam yang masa tu saya hadir. Saya dengar Kadir Jassin sendiri sebut, dia kata yang menyatakan 2 tahun itu bukan datang daripada mana-mana pihak, tapi itu betul-betul datang daripada mulut Tun. Jadi yang menentukan 2 tahun saja Tun menjadi Perdana Menteri
Dan selepas cukup 2 tahun itu, mahu menyerahkan jawatan itu kepada Anwar Ibrahim adalah Tun, kan? Bukan kita. Bukan ada desakan mana-mana pihak untuk nak memberikan jawatan itu kepada Anwar Ibrahim. Itu yang kita tahu dan itulah yang menyebabkan kita memerintah sampai 22 bulan gitu. Okey, cumanya timbul problem besar iaitu apabila sebelum sampai kepada tarikh yang ditetapkan oleh Tun itu, iaitu kalau dikatakan 2 tahun bermaksud 24 bulan, tetapi lagi 2 bulan yang berbaki. Tun telah macam Syukri sebut tadi, iaitu apabila Tun membuat satu keputusan sendiri untuk meletakkan jawatan tanpa berbincang dengan kawan-kawan dalam pakatan yang lain. Bukan sekadar tak berbincang, bahkan dia tidak mengikut prosedur perundangan negara, iaitu bukan tidak ikut prosedur negara, tidak mengikut lunas-lunas demokrasi yang sewajarnya berlaku, iaitu dia perlu mengumumkan yang dia tidak cukup majoriti untuk menyebabkan dia tidak lagi menjadi Perdana Menteri itu tidak menggunakan saluran-saluran melalui parlimen dan juga pilihan raya. Kita tahu macam kes yang melibatkan kepada Muhyiddin pada baru-baru ni, antara cara untuk membuktikan bahawasanya Muhyiddin itu tidak cukup majoriti adalah mesti ada pembuktian. Dia tidak boleh semata dakwaan-dakwaan saya ada majoriti ataupun saya tidak ada majoriti. Dia mesti ada bukti yang mengatakan kita memang ada majoriti yang menyebabkan kita memang boleh jadi Perdana Menteri, ataupun kita itu tak cukup majoriti yang menyebabkan kita kena gugur daripada jawatan Perdana Menteri, iaitu melalui parlimen. Kita kena buat undi tak percaya ke, undi percaya pulanglah. Itu antara benda yang telah yang ada termaktub dalam perundangan yang lebih sihat kalau kita nak pergi daripada sudut demokrasi yang sihat. Tetapi Tun dia tak ambil sikap macam tu. Dia ambil sikap macam mana? Dia kata dia tak ada majoriti. Lepas tu dia tak bincang orang, dan di situ tu menyebabkan ada pihak yang lain mengambil peluang untuk ambil kerajaan, dan orang itu adalah Muhyiddin melalui satu langkah yang diaturkan oleh Azmin Ali and the gang, iaitu dipanggil sebagai langkah Sheraton, ataupun ada orang menggunakan terma langkah syaitan, kan gitu. Okey, jadi di situ orang menganggap ini kerajaan ini tak jelas tau. Sebenarnya kau ambil kerajaan ni betul ke korang memang cukup majoriti ataupun macam mana? Itu satu persoalan. Makanya di situ ada usaha-usaha untuk memastikan kerajaan itu ditarik balik. Kita nak ambil balik kerajaan itu, maka di situ Tun Dr. Mahathir apabila dia dah letak jawatan sebagai Perdana Menteri, dan dia terus mengatakan yang dia ni bukan daripada entiti Pakatan Harapan lagi. Bukanlah Pakatan Harapan tidak mahu menerima kehadiran Tun sebagai entiti dalam Pakatan Harapan. Bahkan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pun beberapa kali telah menyatakan dia terbuka, kalau nak masuk-masuk tak ada masalah. Cumanya mesti mengikut ketetapan yang ditetapkan oleh Pakatan Harapan. Tetapi Tun sendiri yang tak mau. Jadi di situ kita nampak ada problem sikit, macam mana kita dalam kerajaan yang kita nak ambil kerajaan daripada Perikatan Nasional pada ketika itu, yang mana kita ni ada Pakatan Harapan dan ada pihak-pihak yang lain daripada Pakatan Harapan, tetapi mereka juga turut tidak bersetuju kepada Perikatan Nasional. Ialah sama ada tak bersetuju itu secara terang-terangan, ataupun sebenarnya tak bersetuju itu hanya di hadapan tapi di belakang tu mungkin ada persetujuan. Itu kan ada ada tanggapan-tanggapan yang pernah dibangkitkan oleh sebilangan-sebilangan pihak yang meragui dengan wujudan kerajaan Perikatan Nasional yang dikatakan ada kaitan dengan Tun Dr. Mahathir secara tidak langsung. Dan benda ni bukan kita yang biasa-biasa cakap. Antara yang mengatakan anggapan sebegini antara ialah Datuk Usam Musa dalam satu ucapan beliau dekat Kuala Lumpur di Ampang. Sebab saya tahu tu sebab saya jadi moderator pada program pada hari itu. Dia sendiri meragui wujudan kerajaan Perikatan Nasional itu apakah ada kaitan dengan Tun ataupun tidak. Yang memang orang yang pro Tun mengatakan tidak ada kaitan, tetapi orang yang awal-awal sudah prejudis kepada Tun mengatakan ya memang ada kaitan dengan Tun. Dan antaranya adalah Datuk Usam Musa. Antara alasan dikemukakan oleh Datuk Usam Musa pada ketika itu adalah orang-orang yang untuk kota untuk senator itu telah didesak oleh Pakatan Harapan semasa Tun untuk menjadi Perdana Menteri untuk melantik beberapa orang-orang tertentu sebagai senator. Tetapi Tun tidak mahu lantik. Tun buat diam je walaupun dituntut oleh parti-parti dalam Pakatan Harapan ketika itu. Tetapi apabila Perikatan Nasional naik, maka segala pelantikan jawatan-jawatan menteri-menteri tertentu tu menggunakan kota-kota Perdana Menteri tadi. Contoh macam Dr. Zulkifli Al-Bakri, Zafrul dan sebagainya.
Ini dibangkitkan oleh Datuk Usam. Jadi Datuk Usam mengatakan situlah ada keraguan untuk menggambarkan Tun itu sendiri secara tak langsung pun terlibat terhadap pembinaan kerajaan Perikatan Nasional. Apatah lagi kita pun tahu sebelum daripada jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan dan juga sebelumnya naik kerajaan Perikatan Nasional itu sudah ada beberapa rundingan yang melibatkan tokoh-tokoh di dalam kerajaan Perikatan Nasional dengan Tun Dr. Mahathir, dan gambar pun tersebar. Mereka berjumpa tanpa pengetahuan daripada pihak pihak Pakatan Harapan pada masa itu, dan ketika itu pun kita dah cakap-cakap sebenarnya Tun ni macam mana, Tun ni macam mana, apakah dia nak tahan kerajaan Pakatan Harapan ke ataupun dia bermain itu isu. Jadi segala bukti-bukti secara tak langsung ataupun dalam istilah agama panggil qarinah, bukti secara tidak langsung itu membawa kepada satu penafsiran kemungkinan Tun juga terlibat di dalam menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, dan juga Tun juga terlibat dalam menaikkan kerajaan Perikatan Nasional. Itu isu dia yang kita nampak lah. Jadi di situ kita akan nampak Anwar Ibrahim sudah ada satu problem. Macam mana dia nak membina balik yang dikatakan majoriti itu, mendapat suara majoriti untuk membina kerajaan. Dan kalau kita tengok sebenarnya perlu kita renung juga yang berusaha untuk mendapatkan majoriti itu kelihatannya Anwar Ibrahim seorang-seorang. Walhal sebelum ini bukan tidak ada orang-orang ataupun pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional yang mereka pemimpin dalam Pakatan Harapan yang mereka ini sebelum ini pernah menjadi menteri. Tapi yang kita mungkin perlu kita teliti juga, kenapa Anwar Ibrahim seorang sahaja yang berusaha untuk mendapat suara majoriti? Di manakah pemimpin-pemimpin yang lain untuk berusaha mendapat suara majoriti? Bukan mereka tak pernah jadi menteri, takkanlah mereka jadi menteri mereka tidak ada kewibawaan sehingga mampu untuk berunding dengan ahli parlimen yang lain agar memberi sokongan kepada Pakatan Harapan. Yang pastinya yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Okeylah, Anwar Ibrahim berusaha. Dia mengambil tanggungjawab sebagai pengerusi kepada Pakatan Harapan, maka dia berusaha. Tapi usaha dia mesti berasaskan kepada apa yang saya sebut tadi. Dia berunding memang berunding, kita memang nak berunding, tetapi dalam berundingan itu kita mesti ada, kita berunding memang berunding dalam maksud untuk kita mendapat kemenangan, tetapi dalam berundingan itu tidak boleh kita menggadaikan prinsip. Itu asal dia. Makanya nak dapat suara majoriti, nak bincang dengan siapa? Itu soalan. Nak bincang dengan Tun ataupun nak bincang dengan Syafiq Abdal, tak apa, tak ada masalah. Dan pada peringkat awal kita nampak macam dua entiti ini nampaknya macam menyokong Pakatan Harapan. Begitu juga kalau nak dapat majoriti, kita nak dapat yang majoriti yang meyakinkan, ya kita kena berunding dengan UMNO sebagai contoh. Orang kata tak boleh. Kita ingat balik dalam ucapan Datuk Seri Salahuddin Ayub dalam satu parlimen, dalam ucapan dalam parlimen, beliau ada mengucapkan bahawasanya kita tidak boleh berunding dengan kleptokrat. Tetapi dalam waktu yang selepas daripada itu, dia sendiri mengatakan kita tak ada masalah berunding dengan UMNO. Kita jadi confused tau. Sebab berunding ni memang boleh berunding, tapi berunding jangan sampai menggandakan prinsip. Bermaksud kalau kita berunding dengan UMNO, minta supaya UMNO memberi sokongan kepada kita, itu bukan satu benda yang salah. Kenapa kita nak anggap salah? Sebab mereka ni merompak. Kita kata macam itulah, sebab mereka ni kleptokrat, kita kata macam tu. Alright. Kita berunding tetapi kita tidak letak syarat lah. Kamu boleh sokong aku tapi aku tak bebaskan kamu daripada kes mahkamah. Itu orang panggil prinsip. Tetapi kalau sekiranya berunding, lepas tu kalau kata bebas mahkamah, okey, demi kemenangan, demi aku nak jadi Perdana Menteri, aku ni gila jawatan nak jadi Perdana Menteri, makanya kalau kamu letak syarat untuk bebas mahkamah, ya aku akan bebaskan kamu dari mahkamah. Yang tu tak ada prinsip. Itu tak ada prinsip. Jadi berunding tu bukan satu benda yang salah, tetapi yang salah jika berunding sehingga menggadaikan prinsip. Jadi ini yang kita nampak berlaku pada Anwar Ibrahim dalam hal yang baru-baru ni. Jadi dia dah berusaha untuk berunding, tapi nak buat macam mana? UMNO sendiri dia dah letak calon dia untuk Perdana Menteri, dan semua orang-orang yang dikatakan menyokong Anwar Ibrahim itu, mereka terus berpaling kepada Ismail Sabri. Kenapa? Sebab Anwar Ibrahim dia tidak mahu gada prinsip. Apabila dikatakan okey, lepaskan kluster mahkamah, maka Anwar Ibrahim tak mahu. Maka mereka pun larilah kepada Ismail Sabri. Takkanlah dalam kes mempertahankan prinsip kita nak menyalahkan kepada Anwar Ibrahim. Yang pasti Anwar Ibrahim sudah berusaha dalam keadaan tidak menggadaikan prinsip. Yang kita duduk bising ni kita buat apa? Itu soalan dia. Bukan cerita kita berunding dengan UMNO untuk dapat sokongan UMNO. Kita tak kita nak dapat sokongan Tun Dr. Mahathir dengan Syafiq Abdal supaya sokong Pakatan Harapan pun kita tak buat. Ni yang orang duduk bising ni. Dia orang tak buat pun macam tu. Lepas tu bising banyak, tak dapat kerajaan. Dan saya tengok dalam kes yang duduk bising-bising ni, ramai orang yang
yang apa ya, yang ada hasrat nak jadi menteri, kadang-kadang orang yang pernah bekerja di bawah menteri, itu yang bising banyak tu. Yang orang yang tak ada apa-apa ni, yang memang berpegang kepada konsep idealisme, prinsip perjuangan, yang kita nak bincang daripada awal lagi, negara yang baik, kan, apa lagi tentang apa reformasi sistem dan sebagainya. Orang macam ni relax tak ada apa. Tapi yang bising-bising ni, orang yang dulu pernah bekerja di bawah menteri. Itu yang bising banyak Tengok dalam Facebook ke apa, yang bising orang macam tu, orang-orang macam tu. Jadi di sini kita akan nampak isu dia sekarang adalah berunding bukan satu benda yang salah untuk mendapat kemenangan. Yang pasti benda tu telah dilakukan oleh Anwar Ibrahim sebagai tanggungjawab kerana beliau mengambil tanggungjawab sebagai ketua pengerusi Pakatan Harapan. Okey, fine. Tetapi dalam kita berunding, dia mesti ada satu konsep nego, dia mesti ada demand dan supply. Tapi demand supply itu jangan sampai menggadaikan prinsip. Begitu. Itu mungkin gambaran awal ataupun pandangan awal yang saya boleh berikan dalam perbincangan kita pada malam ini. Wallahu a'lam.